Tiada tolak ansur tindakan Islamofobia. Jawatan kuasa pengurusan bencana di 4 negeri diarah bersiap siaga. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Edisi Khamis 26 Januari 2023. Berita Wilayah membawakan laporan terkini seluruh negara. Saya Sahih Samsudin. Lintas langsung dari Sabah, Sarawak dan Perak mengisi paparan hari ini. Terus setia sejam bersama Berita Wilayah. Tiada toleransi terhadap sebarang tindakan Islamofobia seperti membakar buku atau teks agama. Tegas Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, nilai kemanusiaan perlu dihargai selain menghormati hak kepercayaan setiap individu. Insiden membakar Al-Quran yang berlaku di Sweden misalnya menunjukkan provokasi melampau terhadap penganut agama Islam amnya. Malah, Malaysia kekal dengan pendirian sama dan telah menghubungi Duta Sweden yang mengutuk sekeras-kerasnya tindakan berkenaan. We in Malaysia will not tolerate not only the burning of the Quran, the burning of the Bible or the Hindu text, because we value humanity. We respect the right of every person in advancing their own faith and values. And we cannot say this unfreedom. Freedom to exercise what is right. Not freedom to kill. Not freedom to dehumanize. Not freedom to degrade. And this is, I think, important. We have expressed in the strongest terms. Of course, President Tayyip Erdogan seems to take the lead in this, and I certainly support his expression of disgust and condemnation. Malaysia juga katanya perlu terus mengekalkan kesejahteraan dan keharmonian sedia ada bagi mendepani cabaran rasisme dalam kalangan masyarakat. Datuk Seri Anwar menjelaskannya ketika berucap dalam majlis pelancaran buku himpunan esei Knowledge, Tradition and Civilization, Essays in Honour of Professor Osman Bakar di Ibu Negara. Pengajaran subjek ketamadunan Islam perlu disemak semula di semua peringkat pendidikan. Perdana Menteri berkata ia penting bagi memberi kefahaman jelas terhadap nilai kemanusiaan dan moral berlandaskan ajaran Islam. Perbincangan melibatkan hal ehwal agama perlu dilakukan secara semak dan imbang seiring tradisi pembelajaran ilmu secara kritis. Itu buat kenyataan yang salah, itu mesti ditegur. Kalau tidak, oleh kerana dia orang tokoh parti, dia orang lama, kenyataan dia semua benar. Islam tidak pernah mengajar kita begitu. Itu sebabnya pendidikan Islam itu harus memberi kefahaman yang lebih mendalam berdasarkan Quran, Sunnah dan ulama muktabar, dan kupasan-kupasan itu mesti dihujah dan jika perlu teguran pembetulan. Ini yang dikatakan tradisi ilmu pelajaran secara kritis. Okey. Situasi semasa banjir. Setakat 4 petang tadi, jumlah penduduk terjejas di Pahang dan Sabah meningkat. Angkanya kini 11,960 orang. Data Pusat Kawalan Operasi Angkatan Pertahanan Awam Malaysia merekodkan Sabah paling ramai terjejas. Berikut perinciannya.
4 negeri diminta mengaktifkan jawatankuasa pengurusan bencana peringkat negeri atau daerah serta meningkatkan tahap kesiapsiagaan bagi menghadapi sebarang bencana yang bakal berlaku, terutamanya di kawasan berisiko tinggi. NADMA dalam kenyataan memaklumkan ia susulan amaran hujan berterusan di peringkat waspada yang dikeluarkan Met Malaysia membabitkan Kelantan, Terengganu, Pahang dan Johor. Pihak Jawatankuasa Pengurusan Bencana juga dimohon untuk memastikan setiap pusat pembinaan sementara PPS dilengkapi dengan keperluan asas dan pos kawalan tempat kejadian PKTK mempunyai segala aset pengoperasian yang mencukupi serta berada dalam keadaan baik dan bersedia untuk digunakan. NADMA melalui Pusat Kawalan Bencana Negara NDCC akan sentiasa memantau situasi parameter maklumat teknikal dengan kerjasama pelbagai agensi teknikal. Sementara itu, Met Malaysia mengeluarkan amaran angin kencang dan laut bergelora kategori kedua bagi perairan Johor Timur, Pahang, Terengganu dan Kelantan sehingga 31 Januari ini. Di Johor, pesakit-pesakit kronik yang terlantar dan tidak boleh bergerak sendiri antara yang diberi perhatian dalam operasi pemindahan ke Pusat Pemindahan Sementara PPS. Tim Prihatin Mersing tidak ketinggalan menghulurkan bantuan memindahkan pesakit sama ada ke PPS atau ke fasiliti kesihatan seperti hospital dan klinik. Untuk perincian dari lokasi, langsung bersama Nur Akila Arba'in di Mersing. Akila, silakan. Baik, terima kasih Sahi. Saya kini masih berada di Mersing dan untuk makluman, tim Prihatin Mersing ini merupakan salah satu NGO yang aktif di daerah ini, khususnya dalam memberi bantuan dan pertolongan kepada mereka yang sakit yang memerlukan bantuan dihantar ke fasiliti kesihatan seperti hospital dan klinik. Dan untuk bercerita lanjut mengenai apa bentuk bantuan tim Prihatin Mersing kepada penduduk terjejas banjir, terutamanya mereka yang sakit, bersama saya ketika ini pengasasnya Muhammad Syarul Nizam Zainal. Baik, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey, mungkin boleh share kepada boleh kongsi kepada RTM sejak banjir ini bermula, sudah berapa ramai pesakit yang dibantu oleh tim tuan? Baik, terima kasih berita RTM. Kami dari tim Prihatin Mersing setakat hari ini kami telah membantu lebih kurang seramai 6 pesakit kronik termasuk golongan OKU yang memerlukan kenderaan lah untuk berpindah ke PPS. Okay. Jadi ada berapa banyak kenderaan yang disediakan dan juga berapa ramai petugas? Setakat ni kita sediakan 2 kenderaan, satu MPV dan satu lagi Hilux lah untuk kita bawa barangan OKU tersebut. Dan jumlah keanggotaan setakat ini kita ada 4 orang ke 6 orang macam tu. Boleh kongsikan apa kemudahan-kemudahan yang ada dalam van MPV ni? Selain daripada stretcher, kegunaan untuk macam ambulans tu, kita juga ada sediakan wheelchair dan juga kita ada sediakan bucket lah untuk mengangkat OKU yang berendam dalam air ke apa ke. Jadi kita boleh angkat dengan menggunakan bucket tu. Lebih memudahkan kerja lah. Selalunya dalam satu-satu operasi berapa ramai petugas diperlukan? Kebiasaannya kita akan cari 4 ke 6 orang juga. Sebab kita tak perlu masuk ramai-ramai. Sebab kalau ramai-ramai nanti akan berisiko kepada kita juga. So kita akan kurangkan jumlah keanggotaan tu dan kita lebihkan mereka ni menunggu di PPS untuk bantu angkat. Okey, akhir sekali mungkin boleh kongsikan cabaran yang dihadapi oleh tuan. Di antara cabaran kami lah, tim Prihatin Mersing ni, kami berdepan dengan perlu mengharungi air seperti mana agensi dan juga institusi yang melaksanakan kerja-kerja penyelamatan. Tapi di pihak kami lebih kepada membantu pesakit kronik, dan cabaran tu antaranya kita nak mengangkat orang sakit tu adalah sesuatu perkara yang sukar jugalah ketika berada dalam air. Dan alhamdulillah lah di antara kami juga ada mendapatkan latihan daripada paramedik, daripada anggota-anggota penguatkuasa sendiri ada yang melatih kami. So insya-Allah lah benda tu kami dapat harungilah. Okay. Baik, terima kasih banyak tuan di atas perkongsian itu. Baik, itu saja dari Johor petang ini. Kembali kepada Sahi. Terima kasih Akila.
Kementerian Pendidikan Tinggi KPKT akan mengenal pasti bantuan yang bakal disalurkan kepada pelajar-pelajar institusi pengajian tinggi IPT terjejas banjir. Timbalan Menterinya Datuk Muhammad Yusof Abdal berkata, bantuan yang disalurkan adalah mengikut keperluan pelajar. Kita tengok apa yang masalah mereka yang berpunca daripada banjir ini. Lainnya mereka perlukan bantuan mungkin dari segi penempatan dia ke tak selesa. Kita akan tempatkan dia sementara kepada satu tempat yang sesuai. Kita akan lihat dulu apa masalah daripada bencana banjir ini. InsyaAllah. Beliau berkata demikian selepas Majlis Pelancaran Duta TVET UTEM Unity yang disempurnakan Ketua Menteri Datuk Seri Sulaiman Mat Ali di Universiti Teknikal Malaysia Melaka UTEM Durian Tunggal. Hari sama Naib Chancellor UTEM Profesor Dr. Masila Kamarudin. Dalam pada itu, Profesor Dr. Masila berkata pihak UTEM sedia menggerakkan pasukan sukarelawan mereka iaitu Tuah Volunteer Team TVT sekiranya diperlukan. Seperti biasa, sebelum ke laporan lain, kita ikuti laporan cuaca semasa seluruh negara bersama Pegawai Met Malaysia Rashdam Amirul Ashraf Roslan. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Kita mulakan informasi cuaca pada petang ini dengan melihat kepada carta angin semasa. Dapat diperhatikan ketika ini, angin masih lagi bertiup dari timur laut menuju ke semenanjung Malaysia dengan kelajuan yang agak kencang sekitar 40 hingga 60 km sejam. Selain itu, terdapat penumpuan angin di sekitar perkapalan Laut Cina Selatan yang mana keadaan ini boleh membawa kepada kelembapan yang tinggi dan hujan yang berpanjangan di kawasan-kawasan berkenaan. Oleh yang demikian, Met Malaysia telah pun mengeluarkan amaran angin kencang dan laut bergelombang peringkat pertama, kedua dan juga ketiga melibatkan kawasan-kawasan yang berwarna berkenaan. Keadaan ini akan berkuat kuasa sehingga ke 31 Januari nanti. Oleh yang demikian, keadaan ini adalah amat berbahaya untuk aktiviti menangkap ikan, bot-bot kecil dan perkapalan serta aktiviti pantai dan sukan laut. Baiklah, kita beralih pula untuk melihat tinjauan cuaca semasa pada petang ini. Dapat diperhatikan ketika ini, hujan lebat kini sedang berlaku di 1-2 tempat melibatkan kawasan di sekitar Kelantan, Terengganu, Pahang dan juga Johor. Keadaan hujan yang sedang berlaku ketika ini dijangka akan berlanjutan sehingga ke malam nanti. Bagi tinjauan cuaca semasa di Sabah dan Sarawak pula, dapat diperhatikan ketika ini, hujan lebat kini sedang berlaku di 1-2 tempat melibatkan hampir ke semua bahagian di Sabah, termasuklah di sekitar bahagian Limbang, Bintulu, Mukah, Betong dan juga Kuching. Keadaan hujan yang sedang berlaku ketika ini dijangka akan beransur pulih menjelang lewat petang nanti. Baiklah, untuk makluman semua juga, Met Malaysia telah pun mengeluarkan amaran hujan berterusan peringkat waspada melibatkan kawasan di sekitar Terengganu, sebahagian jajahan di Kelantan, Pahang dan juga Johor. Hujan yang berterusan dijangka berlaku di kawasan-kawasan berkenaan sehingga ke 30 Januari nanti. Oleh itu, dinasihatkan kepada penduduk di kawasan yang terlibat agar sentiasa berwaspada dan mendapatkan informasi cuaca yang terkini dari semasa ke semasa. Baiklah, sekian sahaja informasi cuaca pada petang ini. Sebelum berpisah, kita ikuti tinjauan cuaca bagi bandar-bandar utama di Malaysia. Sekian, Assalamualaikum dan salam perpaduan.
tinjauan dari negeri di bawah Bayu petang ini. Jumlah penduduk terkesan banjir meningkat. Terus bersama Rita Losyel Malik di Kota Kinabalu. Silakan Rita. Ya, sahih. Setakat 4 petang tadi, jumlah penduduk terjejas banjir meningkat kepada 6,453 orang daripada 2,209 keluarga berbanding 6,331 melibatkan 2,168 keluarga tengah hari tadi. Kesemua penduduk terjejas ditempatkan di 26 pusat pemindahan sementara PPS di 4 daerah iaitu Kota Marudu, Kudat, Paitan dan Pitas. Sekretariat Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sabah dalam kenyataan memaklumkan penduduk terjejas banjir paling tinggi adalah di Kota Marudu dengan 4,789 penduduk daripada 1,731 keluarga yang berada di 11 PPS. Manakala 739 penduduk melibatkan 171 keluarga ditempatkan di 3 PPS di Kudat. Selain itu, 554 penduduk melibatkan 206 keluarga berada di 4 PPS di Pitas, diikuti 376 penduduk membabitkan 98 keluarga di 7 PPS di Paitan. Di Lahad Datu, PPS Dewan SMK terusan ditutup dan penduduk terjejas dibenarkan balik ke rumah masing-masing. Ekoran paras air telah surut. Baik, untuk perkembangan terkini banjir di daerah Kudat, kita terus saja bersama wartawan Ozil J. Matthew di PPS SK Sikwati Kudat. Ozil. Baik, terima kasih. Kini saya masih lagi berada di pusat pemindahan sementara PPS SK Sikwati Kudat bagi mengikuti perkembangan terkini bencana banjir di Kudat. Untuk mengetahui lebih lanjut, kita bersama dengan Puan Norliza Haji Guraman, pemimpin pembangunan masyarakat N4 Tanjung Kapur. Baik Puan, boleh kongsikan situasi terkini perkembangan bencana banjir di Kudat, Puan? Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera. Selama 2 hari hujan tiada berhenti ni. Seramai terdapat 3 kampung yang dipindahkan kepada PPS SK Sikwati, iaitu Kampung Andap Jawa, Kampung Korina dan Kampung Narandang Darat. Jumlah keluarga yang sedang dipindahkan ialah 120, melibatkan 526 orang. Okey, baik Puan, kita melihat sekarang ni cuaca pun agak baik. Mungkin bantuan awal daripada pihak Puan ataupun harapan daripada mana-mana individu ataupun NGO untuk datang mengulurkan bantuan di sini, Puan? Itulah yang kami harapkan, semoga ramai lagi yang datang membantu kami di sini. Alhamdulillah hari ini banyak NGO yang sudah menghantar seperti air mineral, makanan kepada mangsa lah di sekitar PPS SK Sikwati. Okey Puan, mungkin setakat ini kan kita tidak tahu keadaan cuaca ketika ini kan tidak menentu, jadi mungkin ada nasihat kepada penduduk di sekitar Kudat ini. Kita meminta supaya penduduk di sekitar Kudat ni berhati-hati. Sekiranya ada berlaku apa-apa, sila maklumkan kepada kami segera supaya kami dapat bertindak cepat. Okey, baik Puan, terima kasih di atas perkongsian. Okey, baik, itu antara sedikit berkenaan dengan perkembangan terkini bencana banjir di daerah Kudat. Untuk mengikuti lebih lanjut, teruskan bersama kami. Kita kembali ke studio. Silakan. Terima kasih Ozil. Seterusnya kita ikuti gambaran semasa banjir di Pitas bersama wartawan Serina Olivia Chong yang kini berada di Jalan Gereja PCS Pekan Pitas. Serina, teruskan. Selain daerah Kota Marudu, daerah Pitas juga antara daerah yang terjejas banjir berdasarkan maklumat Sekretariat Jawatankuasa Pengurusan Bencana Sabah. Daerah Pitas kekal menempatkan 406 penduduk terjejas banjir di 4 buah pusat pemindahan sementara banjir. Kami sempat meninjau bersama pasukan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Sabah di salah satu jalan Pekan Pitas yang terputus akibat limpahan air banjir. Bersama-sama dalam tinjauan kali ini, penolong pengarah bahagian operasi negeri Sabah, Tuan Misran Bisara. Tuan, boleh Tuan kongsikan operasi pihak bomba sepanjang situasi banjir di Sabah? Okey, terima kasih PRTM. Hari ini kita telah turun ke daerah Pitas bagi meninjau sendiri keadaan banjir yang berlaku. Dan kita dipahamkan bermula daripada 25 hari bulan sehingga pada hari ini kita telah menjalankan operasi pemindahan
Dan di seluruh Sabah kita mendapat beberapa panggilan seperti daerah Sandakan namun tidak pindahan banjir. Begitu juga daerah-daerah lain. Dan yang teruk pada kali ini adalah daerah Pitas, Kota Merudu dan juga Kudat. Dan hampir 6,750 mangsa telah dipindahkan dan pihak Bomba sendiri masih lagi menjalankan kerja-kerja pemindahan. Di mana tumpuan kita pada kali ini adalah di kawasan Pitas itu sendiri sebab terdapat jalan yang putus akibat limpahan air sungai daripada leburan jalan utama di daerah Pitas ini. Tuan, bagaimana pula dengan aset yang digerakkan sepanjang operasi pemindahan dan penyelamatan penduduk terjejas banjir? Okey, sejak kita menerima amaran hujan lebat akan berlaku di daerah Sabah, pihak Jabatan Bomba telah letakkan aset seperti bot, lori dan pembaik 4 di kawasan Pitas, di mana Pitas ini lebih kurang 50 km daripada Kota Merudu dan tiada balai bomba yang berada di sini. Dan syukur strategi kita berjaya di mana kita telah dapat menjalankan penyelamatan dengan pantas dengan adanya kolaborasi dengan agensi lain di mana kita telah bersedia awal sebelum ketibaan banjir itu sendiri. Tuan, mungkin dalam situasi ketika ini mungkin apa nasihat Tuan kepada penduduk di kawasan-kawasan yang mungkin cenderung banjir ni, Tuan? Nasihat Jabatan Bomba agar semua penduduk sentiasa peka dengan keadaan cuaca pada hari ini dan juga berpindah sekiranya diarahkan berpindah ke tempat yang selamat dan hubungi talian 99 atau Jabatan Bomba yang berhampiran untuk mendapatkan bantuan bagi proses memudahkan perpindahan itu sendiri dan diharap membawa bersama dokumen penting sebelum meninggalkan kawasan jagaan. Baik Tuan, terima kasih kepada Tuan Misran atas perkongsian tadi. Sekian perkongsian semasa kami bawakan daripada daerah Pitas. Baik, terima kasih Serina. Sementara itu, sebuah PPS kekal perlu dibina di daerah Pitas bagi menampung penduduk yang dipindahkan ketika berlakunya bencana khususnya banjir. Adun Pitas, Datuk Seri Dr. Rudi Awah yang mencadangkan pembinaan itu berkata, PPS tersebut amat diperlukan memandangkan daerah berkenaan sering dilanda banjir. Datuk Rudi yakin dengan adanya PPS berkenaan, penduduk yang dipindahkan akan lebih selesa sekaligus memudahkan penyaluran bantuan oleh pelbagai agensi. Pitas betul-betul satu kawasan yang mudah dinaiki banjir dan selalu berlaku air pasang, banjir. Inilah yang berlaku di Pitas ini. Kita sentiasa mendengar apa juga disarankan oleh pejabat daerah kepada kita sebagai wakil rakyat, kita akan membantu. Beliau ditemui RTM selepas meninjau keadaan banjir di Pekan Pitas. Sementara itu, pegawai daerah Pitas yang juga pengurusi Pusat Kawalan Operasi Bencana PKOB daerah Pitas, Nahalan Medunah, turut menyokong cadangan tersebut. Di Pitas kita memerlukan satu PPS berpusat untuk sebab tiap-tiap tahun berlaku ni banjir. Jadi saya setuju dengan cadangan yang berhormat Datuk Rudi supaya ada PPS berpusat di daerah Pitas inilah. Penduduk terjejas banjir di daerah kecil Paitan dinasihatkan untuk berpindah jika diarah pihak berkuasa. Penolong pegawai daerah Beluran Pentadbiran Dayang Nor Emi Awang Damit berkata, arahan berpindah dibuat demi keselamatan selain sebagai langkah berwaspada bagi mengelak sebarang kejadian tidak diingini. Dayang Nur Ami berkata penduduk tidak perlu risau berhubung keadaan semasa di PPS kerana petugas akan memastikan kebajikan mereka sentiasa terjamin. Nasihat saya kepada penduduk kampung, jika mendapat arahan daripada anggota keselamatan, silalah berpindah. Sila patuhi arahan yang telah diberikan daripada anggota keselamatan untuk berpindah ke kawasan yang lebih selamat. Sebarang bantuan boleh rujuk dengan anggota yang telah bertugas sekarang. Beliau ditemui media selepas operasi pemindahan penduduk terjejas banjir di Kampung Rancangan Kokos di Pamol Beluran. Dalam operasi ini, 4 warga emas dipindahkan ke PPS dengan bantuan pasukan bomba dari Balai Bomba dan Penyelamat Beluran dan Polis Diraja Malaysia PDRM. Pertama, saya tinggal di ada satu rumah yang tinggi tu, kami pindah situ malam. Jadi sudah begitu dia bilang tunggu siang, cakap dia bilang mau ada bomba datang. Tadi pagi ni habis-habis sarapan ada bomba. Kami keluarga Mars disuruh pindah lah.
Pagi tadi naik lagi tambah dalam. Saya punya cucu paksa pindahkan, takut dia bilang nanti hujan lagi banjir, tak boleh pindah. Kita tak kuat dia bilang. Laki bini tak kuat sudah. Terpaksalah pindah, ada bomba juga. Dulu tak begini, jarang-jarang lah. Tapi kalau sekali banjir, teruk juga lah. 3 ahli Dewan Undangan Negeri Adun mengangkat sumpah jawatan sebagai Pembantu Menteri Kerajaan Sabah di Istana Seri Kinabalu. Mereka adalah Naib Presiden Parti Bersatu Sabah yang juga Adun Lumadan, Datuk Ruslan Muharram, Adun Likas Tan Lee Fat daripada DAP dan Adun Inanam Pito Galim daripada PKR. Datuk Ruslan mengangkat sumpah sebagai Pembantu Menteri kepada Ketua Menteri, Tan Lee Fat Pembantu Menteri Kewangan dan Pito pula sebagai Pembantu Menteri Pertanian dan Perikanan. Ketiga-tiga adun mengangkat sumpah di hadapan Yang di-Pertuan Negeri, Tun Dr. Johar Dato' Mahiruddin dan kemudian menandatangani surat sumpah jawatan masing-masing disaksikan Hakim Mahkamah Tinggi Kota Kinabalu, Datuk Ismail Ibrahim. Hadir sama Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor, Timbalan Ketua Menteri 3 Datuk Syahilmi Yahya, Menteri Kewangan Datuk Seri Panglima Masdi Manjun dan Setiausaha Kerajaan Negeri Datuk Seri Panglima Safar Untung. Sementara itu dalam satu kenyataan, Datuk Haji Ji berkata, pelantikan dan rombakan Pembantu Menteri ini adalah usaha berterusan untuk menyatukan dan mengukuhkan pentadbiran kerajaan. Rombakan Kabinet Sabah kali ini turut menyaksikan pertukaran portfolio melibatkan Datuk Seri Dr. Rudih Awah yang kini dilantik sebagai Pembantu Menteri Pembangunan Luar Bandar dan Datuk Fairuz Rendan dilantik Pembantu Menteri Belia dan Sukan. Sementara Datuk Harun Durabi dilantik sebagai Pembantu Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi dan Datuk Andi Suryadi Bandi sebagai Pembantu Menteri Pembangunan Perindustrian. Baik, sekian paparan dari negeri di bawah Bayu. Kita kembali ke Angkasa Pri bersama Sahih. Silakan. Terima kasih Rita. Antara fokus dari Sarawak, projek mendalamkan Delta Batang Baram. Perinciannya bersama Bu Mawin. Silakan Bu Ma. Baik, terima kasih Sahih. Projek pendalaman Delta Batang Baram yang bernilai lebih RM200 juta bakal rancakkan ekonomi Sarawak khususnya di Miri. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tonopeng berkata, projek ini sememangnya dinantikan penduduk Miri, khasnya penggiat industri perkapalan. Menurut Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari, projek ini juga akan mengurangkan permasalahan banjir di kawasan Baram. Once it is done, then the flow velocity of water will go to the sea. It may have the flooding that occurs in Baram. Tambahnya, Sarawak kini berada pada kedudukan kewangan yang stabil disokong dengan perpaduan dalam semua aspek termasuk politik telah memberi ruang kepada kerajaan negeri untuk terus melaksanakan pembangunan. Malah Premier turut menegaskan kini pembangunan di utara negeri ini khasnya di Miri juga sedang giat dilaksana ke arah menjadikan ia sebuah bandar pintar. Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari berkata demikian pada majlis sambutan Tahun Baharu Cina 2023 anjuran Parti Rakyat Bersatu Sarawak di Miri yang dihadiri lebih 300 masyarakat pelbagai kaum. Tanggapan bahawa Sarawak menjadi pembangkang di Parlimen untuk memperjuangkan Sarawak adalah salah. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tonopeng berkata ini kerana gabungan Parti Sarawak GPS kini bebas untuk menyuarakan pandangan demi kepentingan bumi Kenyalang. Premier berkata kerajaan GPS telah membuat beberapa pencapaian untuk memberi pengiktirafan yang sewajarnya kepada semangat Perjanjian Malaysia 1963 MA63. Antaranya adalah pemindahan Artikel 1/2 Perlembagaan Persekutuan untuk mengembalikan status samarata dengan Sarawak, Sabah dan Semenanjung Malaysia sebagai pihak dalam pembentukan Malaysia. Pemindahan itu jelasnya berjaya mendapatkan hak minyak dan gas yang membawa kepada perjanjian penyelesaian komersial dan kawasan penuh minyak dan gas darat.
Premier berucap demikian pada Majlis Makan Malam Tahun Baharu Cina Gabungan Persatuan Cina Sibu malam tadi. Teks ucapan beliau dibacakan oleh Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti Sarawak, Datuk Seri Fatimah Abdullah. Number 3, recognition of Sarawak rights to charge sales tax as accorded by the court, and then gas distribution rights to Sarawak, deep sea fishing licensing points, and many others. Majlis itu turut dihadiri oleh Yang di-Pertua Negeri Tun Pehin Sri Abdul Taib Mahmud dan isteri Tuan Puan Datuk Petinggi Ragat Kurdi Taib. Saudara, ketika ini tumpuan negara adalah isu ekonomi dan kos sara hidup dan pastinya Kementerian Pendidikan Malaysia KPM juga tidak terkecuali berhadapan dengan isu yang sama. Menteri KPM Fadlina Siddiq memberitahu oleh sebab itu pihak KPM memutuskan bantuan awal persekolahan diberikan kepada semua murid dan pelajar tanpa mengira had pendapatan ibu bapa. Ujar beliau, pastinya ramai menyambut baik pengumuman komitmen kerajaan terhadap Perjanjian Malaysia 1963, MA63. Malah KPM antara yang terawal menyambut saranan MA63 ini dalam memastikan hubungan itu diterjemahkan kepada komitmen menyelesaikan isu pendidikan secara bersama. Katanya KPM meletakkan dasar pendidikan digital sebagai antara aspirasi kementerian dalam memastikan pendidikan digital diberi tumpuan selain meningkatkan tahap profesionalisme guru. Sebab itu komitmen kita dalam memastikan pendidikan digital ini mesti diberikan tumpuan dengan dasar yang kuat. Ya? Itu yang pertama. Yang kedua adalah latihan pada guru-guru ini yang saya fikir inilah masanya untuk kita lihat bahawa kepentingan untuk meningkatkan tahap profesionalisme guru ini dalam konteks supaya guru-guru ini terus memberikan dari segi latihan dan juga peningkatan kemahiran mengajar dan sebagainya. Fadlina berkata demikian dalam sesi taklimat di Sekolah Kebangsaan SK Sungai Liam Bakong, Miri. Terdahulu beliau turut melawat sebuah sekolah luar bandar iaitu SK Lepong Ajai. Baik, ini perkembangan banjir setakat pukul 4 petang tadi di Kampung Sebat Melayu dan Kampung Sebat Dayak di Sematan. Meskipun situasi banjir di kedua lokasi tersebut kian surut, namun penduduk di kawasan terbabit dinasihati supaya terus berjaga-jaga berikutan cuaca yang masih tidak menentu. Hasil tinjauan kru RTM hari ini mendapati seramai 39 penduduk terjejas daripada 10 buah isi rumah dari Kampung Sebat Melayu telah ditempatkan di Pusat Pemindahan Sementara PPS Sekolah Kebangsaan Sebat. Manakala 17 penduduk terjejas daripada 7 buah keluarga daripada Kampung Sebat Dayak pula ditempatkan di PPS Balai Raya Kampung Sebat Dayak. Kedua-dua PPS telah dibuka sejak pukul 11.15 malam tadi. Tinjauan RTM juga mendapati keadaan air di sekitar kawasan tersebut pada pukul 11.30 pagi tadi mula surut. Namun beberapa sungai masih berada pada paras amaran serta aliran sungai yang deras akibat hujan lebat sejak semalam sehingga ke pagi tadi seterusnya menyebabkan beberapa kawasan kampung mengalami kenaikan air setinggi paras pinggang. Rata-rata para penduduk masih menjangkakan cuaca hujan berlarutan sehingga malam ini dan berisiko berlakunya banjir berikutan air pasang besar pada sebelah petang. Sebanyak 7 kes kemalangan maut direkodkan sepanjang 7 hari pelaksanaan Ops Selamat ke-19 bersempena perayaan Tahun Baharu Cina 2023. Pesuruhjaya Polis Sarawak Datuk Muhammad Azman Ahmad Sapri dalam satu kenyataan memberitahu kes tersebut menunjukkan peningkatan sebanyak 5 kes pada Ops Selamat yang lepas. Datuk Muhammad Azman memaklumkan setakat 7 hari pelaksanaan Ops Selamat ke-19 itu, sebanyak 355 kes kemalangan jalan raya direkodkan dan ia menunjukkan peningkatan sebanyak 67 kes berbanding 288 kes pada Ops Selamat tahun lepas. Beliau berkata dari segi kecederaan pengguna kenderaan yang terlibat dalam kemalangan maut pula, pengguna motorkar iaitu pemandu dan penumpang motorkar adalah golongan yang paling ramai terkorban iaitu 3 kes. Ini diikuti pengguna motosikal dan lori dengan masing-masing 1 kes dan 2 lagi melibatkan pejalan kaki iaitu kes langgar lari yang berlaku di daerah Serian dan daerah Seratok.
Jelasnya kejadian kemalangan yang berlaku di Jalan Bandaran menunjukkan peningkatan yang ketara dengan 155 kes, Jalan Negeri sebanyak 95 kes, Jalan Persekutuan dengan 72 kes dan lain-lain jalan sebanyak 33 kes. Datuk Azman berkata antara punca peningkatan jumlah kemalangan adalah atas faktor kelalaian pemandu kenderaan yang gagal mengawal kenderaan dengan baik semasa memandu. Sementara itu, sebanyak 4,614 saman telah dikeluarkan kepada pengguna jalan raya atas pelbagai kesalahan lalu lintas. Ops Selamat ke-19 dilaksanakan sehingga esok. Saudara, intipati bajet 2023 yang akan dibentangkan semula di Dewan Rakyat pada 24 Februari depan diharap dapat memberi kelegaan kepada setiap lapisan masyarakat Malaysia Madani. Hasil tinjauan RTM di sekitar Bandaraya Kuching, rata-rata yang ditemui yakin tiada rakyat yang akan tercicir dalam bajet 2023 di bawah Kerajaan Perpaduan. Tapi saya berharap akan ada ditambah baik lagi lah, mungkin dari segi bantuan tu supaya ibu-ibu mengandung sekarang pun kita tahu kan keadaan ekonomi sekarang dengan kos berpantang sekarang pun memang tinggi, mana lagi kita nak beli barang keperluan baby kan memang semua dah kira meningkat lah. 希望说政府可以派一些人只要走进那个人民里面看一下，检查一下到底是谁需要帮助，因为有很多人是不能去到银行领钱。希望政府这一次严格的检查一下，可以真正的帮到那一些人。 Yang student di universiti akan diberi peruntukan lah untuk macam facilities yang kebanyakannya masih cukup apa semua facilities, cuma masih ada yang lebih kurang gila untuk sidang IPTA, kayak ada yang asrama adanya cukup lah. My hope for Malaysia in regards of budget 2023 that will be tabled for next month would suffice the needs of Malaysians, and especially to provide for emergencies as when COVID come in the last 2 years. It has been a lot to take for all of us, so my hope would be we are financially able to counter what is to come. So because health is very important to all of us, in spite of these, not many are able to afford for their living expenses. Semalam, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim semasa sidang media pada lawatan 2 hari ke Brunei memberi jaminan bajet 2023 yang akan dibentang semula bulan depan bakal memenuhi keperluan setiap lapisan rakyat dengan tidak akan meminggir mana-mana kumpulan masyarakat. Baik saudara, perkongsian itu tadi mengakhiri berita dari Sarawak. Salam Malaysia Madani. Kita kembali bersama Sahi di Angkasa Puri. Sahi, silakan. Terima kasih Buma. Seorang lelaki dilaporkan hilang selepas bot yang dinaiki disyaki karam di perairan Kampung Pasir Pandak, Kuching. Pusat Gerakan Operasi Bomba Sarawak menerima panggilan kecemasan mengenai kes berkenaan pada pukul 12.30 tengah hari tadi. Laporan saksi memaklumkan mangsa dilihat menaiki bot kecil dari perairan kampung berkenaan menuju ke perairan laut Sedungus Salak sebelum hilang dari pandangan dipercayai karam. Sebuah peti berwarna hitam turut ditemui terapung. Sehubungan itu, 3 anggota dari Balai Bomba dan Penyelamat Petrajaya digegaskan ke lokasi kejadian bagi mendapatkan maklumat lanjut berkenaan kes terbabit. Suntikan dana pendidikan RM6.2 juta. Itu antara tumpuan dari Perak yang akan diperincikan. Fahmi Muhammad Nur. Fahmi, silakan. Baik, terima kasih. Ya, betul Sahi, tapi sebelum itu kita ke laporan ini. Skim Keselamatan Sosial Suri Rumah SKSSR yang diperkenal perkeso Disember tahun lalu menyediakan perlindungan sosial khusus bagi wanita dalam pelbagai bentuk skim dan faedah. Di Perak, lebih 8,000 pencarum berdaftar di bawah skim tersebut.
Menurut Pengarah Perkeso Negeri Zainal Ismail, dengan hanya caruman RM120 setahun, waris kepada suri rumah berinsurans SRB layak menerima faedah di bawah skim berkenaan. Kita akan jaga dia dari segi rawatan secara sepenuhnya. Kalau ada kekalnya kecacatan, kita akan tanggung juga. Samping kita perlukan kursi roda ke, kaki palsu ke, pampers ke, diapers ke. Semua ni dia akan tanggung oleh Perkeso. Dan juga kalau ada kematian macam ni, mati tiba-tiba dia meninggal, dia dalam carum RM120 setahun, RM10 sebulan, dah dia layak untuk faedah ni. Itulah kelebihan Perkeso. Beliau berkata demikian kepada RTM selepas majlis penyampaian faedah pengurusan mayat FPM dan kotak prihatin Perkeso yang disampaikan oleh Ahli Parlimen Sungai Siput S. Kesavan. Sementara itu, waris kepada Wong Chuai Ha yang meninggal akibat serangan jantung merupakan penerima faedah SRB pertama di Perak menerusi skim ini. Terima kasih Perkeso kerana membantu dan dapat bantu kami sekeluarga. Kalau boleh bantuan ini diteruskan. Selain faedah SKSSR, waris juga menerima faedah pengurusan mayat FPM berjumlah RM2,000 serta mendapat pencen penakat. Tiada kes kemalangan membabitkan bas ekspres direkodkan di Perak sepanjang UP Selamat 19 sempena Tahun Baharu Cina setakat ini. Antara faktor yang menyumbang kepada penurunan angka tersebut, perancangan awal Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik JSPT Perak yang mengadakan operasi bersepadu melibatkan Jabatan Pengangkutan Jalan dan Jabatan Keselamatan Jalan Raya. Jadi satu kepujianlah kita kepada pemandu-pemandu bas kerana setakat ini mereka tidak menyumbang kepada jumlah kemalangan setakat ini. Ianya menunjukkan penurunan sebanyak 60% berbanding OP Selamat 17 yang diadakan pada tahun lepas, iaitu sebanyak 52 kes membabitkan bas 11 dan lori 41. Pihaknya berpuas hati apabila pemeriksaan yang dilakukan terhadap pemandu tidak menemukan sebarang kes melibatkan penggunaan dadah dan alkohol. Datuk Azizi berkata demikian sempena kempen kesedaran dan keselamatan jalan raya masyarakat pulang ke kampung sempena Tahun Baharu Cina bersama Perkeso Perak di Ipoh. UP Selamat 19 akan berakhir esok. Di bawah agenda pendidikan Yayasan Perak, Kerajaan Negeri memperluas skop bantuan pembiayaan pendidikan anak Perak dengan peruntukan RM6.2 juta. Pengurus Besar Yayasan Perak Azrul Sani Ibrahim berkata, menerusi program insentif siswa Yayasan Perak INSIS YP, bantuan pendidikan diperluas bermula daripada peringkat sijil hingga ke doktor falsafah. Semua pelajar yang berjaya melanjutkan pelajaran daripada peringkat sijil sehinggalah ke peringkat doktor falsafah layak menerima bantuan secara one-off lah, sama ada daripada dalam negara ataupun luar negara. Dan program ni kita telah laksanakan daripada tahun 2009 dan sehingga kini kita berjaya membantu lebih kurang 161,000 orang pelajar. Jumlah bantuan yang diberi tertakluk kepada tahap pengajian yang dipohon, bermula dengan bantuan RM300 di peringkat sijil sehingga RM5,000 peringkat doktor falsafah. Ujarnya, perluasan skop bantuan ini mencerminkan keprihatinan kerajaan negeri terhadap pendidikan pelajar daripada golongan B40. Untuk maklumat lanjut, ibu bapa dan pelajar boleh melayari laman sesawang seperti yang tertera. Paparan tadi mengakhiri sumbangan berita dari Perak. Untuk perkembangan selanjutnya, kita kembali ke Angkasa Puri. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Terima kasih Fahmi. Perak berhasrat untuk mewujudkan satu pusat pemprosesan unsur nadir bumi bukan radioaktif NRI sebagai aktiviti industri hiliran di negeri itu. Bagi tujuan itu, kerajaan negeri akan memohon kepada Kerajaan Persekutuan untuk mempertimbangkan semula peruntukan RM20 juta untuk kajian deposit sumber mineral lain di Perak. Menerusi pusat pemprosesan
NRE ini, semi produk dan produk akhir yang lebih bernilai tinggi dapat dihasilkan berbanding produk mentah. Sebab kita yakin di Perak ni not only lanthanite, ada lagi banyak lain sumber mineral yang ada dengan 20 juta yang diberikan itu membolehkan kita untuk mengkaji deposit bagi mineral lain. InsyaAllah kita pergi minta, mudah-mudahan mereka murah hati lah. Sebab benda tu pernah lulus. Beliau berkata demikian selepas menghadiri Majlis Eksekutif TOK dan Perutusan Tahun Baru 2023 di Ipoh. Perak telah meneroka peluang besar dalam sektor pelombongan NRE yang merupakan bahan mineral bernilai tinggi di pasaran dunia dengan pelaksanaan projek perintis di Kenering, Hulu Perak. Terengganu dijangka menerima taburan hujan yang tinggi bermula esok sehingga Selasa depan dan boleh menyebabkan banjir di sesetengah kawasan. Pengarah Meteorologi Terengganu, Rosli Zakaria berkata, hujan lebat signifikan berpotensi menjadi ekstrim dalam tempoh itu. Taburan hujan lebat dijangka bermula esok hingga Sabtu lebih bertumpu di utara dan tengah Terengganu, antaranya Besut, Setiu dan Hulu Terengganu. Manakala bagi tempoh 30 hingga 31 Januari, hujan lebat dijangka lebih bertumpu di tengah dan selatan Terengganu. Sebelum ini, Met Malaysia mengeluarkan amaran hujan berterusan, peringkat waspada bagi negeri pantai timur berkuat kuasa esok. Turut diramalkan keadaan angin kencang dengan kelajuan 50 hingga 60 km sejam di kawasan perairan timur dan selatan Semenanjung. Di Rompen Pahang, sepasang suami isteri yang mengidap strok dan tulang rawan tergelincir atau slip disc antara 117 penduduk di Kampung Kurnia yang dipindahkan ke Pusat Pembinaan Sementara PPS. Mat Saad Husin, 64 tahun, merupakan pesakit terlantar akibat strok tahun lalu. Sementara isterinya, Fatimah Romli, 63 tahun, menghidap slip disc sejak 9 tahun lalu. Mereka telah dipindahkan ke Balai Raya Bukit Setajam selepas rumah yang didiami hampir dinaiki air. Disebab dia ada strok sebelah kanan daripada inilah bahu sampai kaki lah sebelah badan. Jadi dia tak boleh jalan, tak boleh berdiri, tak boleh ke mana-mana. Tak boleh duduk pun tak boleh. Jadi yang datang ke PPS ni sebab apa? Sebab banjir lah. Banjir memang dah banjir ke atau? Banjir buat masa sekarang ni dalam rumah tak masuk air lagi lah. Tapi di jalan tu air dah penuh lah. Jadi kalau kita tak datang takut apa-apa hal nanti nak keluar tak boleh kan. Macam tu lah. Secara keseluruhan, seramai 286 penduduk terdiri daripada 84 keluarga dipindahkan ke 4 PPS di daerah Rompen setakat pagi tadi. 4 PPS itu adalah Balai Raya Pewirajaya, Balai Raya Setajam, Balai Raya Bukit Lepas dan Balai Raya Kampung Rekoh. Revolusi Perindustrian 4.0 IR 4.0 menjadikan bidang kemahiran bukan lagi pilihan terakhir kepada lepasan sijil pelajaran Malaysia SPM. Ketua Menteri Melaka Datuk Seri Sulaiman Mat Ali berkata pasaran TVET di Malaysia semakin meluas dan mendapat kepercayaan pihak industri. Menurut beliau, program seperti Duta TVET UTM yang dilaksana Universiti Teknikal Malaysia Melaka UTM telah berjaya memasyarakatkan universiti melalui perkongsian ilmu dan kepakaran serta pemindahan teknologi. Antaranya termasuklah sistem aquaponics, pintar dengan internet kebendaan IoT di Tanjung Bidara UTM Digital Niaga di Air Molek dan penyelenggaraan komputer dan rangkaian keselamatan cyber dan inovasi di Pantai Kundur. Jadi saya percaya melalui program ini masyarakat dan komuniti akan lebih dekat lagi dengan TVET, seterusnya membina satu persepsi yang positif terhadap pembangunan TVET di Malaysia dan diharap program-program sebegini dapat dilaksanakan sekerap atau sebanyak yang mungkin. So hari ini ada 3 DUN yang terlibat, iaitu DUN Tanjung Bidara, DUN Pantai Kundur dan juga DUN Bukit Katil. Kerana ada di kalangan masyarakat di situ antara bidang-bidang TVET seperti STEM, digitalisasi, usahawan sosial, juga kursus-kursus kepada golongan-golongan OKU. So this is all TVET all about.
Beliau berkata demikian selepas menyempurnakan majlis pelancaran Duta TVET UTM 2023 di Durian Tunggal. Seorang peniaga mengaku tidak bersalah di Mahkamah Session Air Keroh atas 3 pertuduhan mengemukakan tuntutan palsu pada Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkeso bagi program penjana kerja 2.0 berjumlah 1.12 juta ringgit. Tertuduh Muhammad Ezzahar Mansur, 38 tahun, membuat pengakuan itu di hadapan Hakim Elizabeth Payawan. Bagi pertuduhan pertama, tertuduh didakwa dengan niat memperdaya pegawai Perkeso melalui sistem penjana kerjaya 1.0 pada 10 Oktober 2020. Bagi pertuduhan kedua dan ketiga, tertuduh sekali lagi membuat kesalahan sama melalui sistem penjana kerjaya 1.0 serta 2.0 pada 6 Oktober 2020 dan 21 April 2021. Dia dituduh melakukan kesalahan di bawah Seksyen 18 Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM 2009, Akta 694 dan boleh dihukum di bawah Seksyen 24/2 Akta yang sama. Memperkasa pendidikan teknikal dan latihan vocational TVET antara agenda yang dibincangkan menerusi mesyuarat penyelarasan Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah bersama Exco Luar Bandar Max Club. Mesyuarat kali ke-55 ini bertujuan mengukuhkan persefahaman sekaligus melaksanakan agenda luar bandar berpandukan visi Malaysia Madani. Untuk perinciannya langsung bersama Adlia Habibullah di Putrajaya. Adlia. Berlintas langsung dari bangunan Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah di mana berlangsungnya mesyuarat penyelarasan antara Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah bersama dengan Exco Luar Bandar Max Club. Max Club kali ini merupakan sesi 1 2023 dan sehingga kini telah dilaksanakan sebanyak 55 kali. Max Club merupakan satu platform untuk meningkatkan persefahaman dan kerjasama di antara Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri khususnya bagi meningkatkan pelaksanaan program dan projek-projek berimpak tinggi untuk pembangunan luar bandar. Dan pada sesi kali ini, Timbalan Perdana Menteri yang juga Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi turut hadir menyempurnakan Max Club. Keahlian Max Club meliputi Exco Luar Bandar, Wakil Kementerian Kewangan, Unit Perancang Ekonomi, Jabatan Perdana Menteri serta agensi-agensi di bawah Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah. Mesyuarat Max Club pada kali ini turut memfokuskan mengenai langkah pemerkasaan pendidikan teknikal dan latihan vocational TVET yang lebih kukuh. Ia selari dengan hasrat dan agenda kerajaan untuk menjadikan TVET sebagai salah satu pilihan utama pendidikan serta kerjaya untuk belia luar bandar selain menyentuh mengenai isu serta pelaksanaan berimpak tinggi untuk penduduk luar bandar. Sekaligus ia juga dijangka bakal merangka hala tuju pelaksanaan projek yang berupaya untuk meningkatkan pendapatan penduduk luar bandar. Max Club merupakan inisiatif untuk memperkasa agenda serta untuk memastikan ianya bakal memberi impak positif terutama kepada penduduk luar bandar sekaligus memastikan kemajuan desa yang lebih progresif. Dan itu saya kira setakat ini perkembangan yang saya dapat kongsikan bersempena dengan mesyuarat penyelarasan antara Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah bersama dengan Exco Luar Bandar. Kembali ke Angkasa Puri, silakan. Terima kasih Adlia. Minat yang besar terhadap seni ukiran mendorong Muhammad Rosdi Soperi tekad mahu fokus berkejaya dalam bidang berkenaan. Pelbagai produk kraf tangan telah dihasilkan hingga mendapat pengiktirafan dari dalam dan luar negara. Kisah menarik sang pengukir itu dikongsikan wartawan Nur Syafina Sari. Muhammad Rosdi mula menceburkan diri dalam bidang seni ukiran 2 dekad lalu. Baginya, seni ukiran lambang identiti Melayu yang perlu diangkat dan terus dimartabat. Karya atau produk ukiran yang dihasilkan memiliki penceritaan dan falsafah tersendiri. Ia turut melambangkan jati diri seseorang.
Seni ukiran menuntut ketelitian, kemahiran dan kesabaran pembuatnya. Maka tidak hairanlah produk ukiran hasil tangan Rusdi mendapat perhatian dari setiap kelompok masyarakat, termasuk golongan kenamaan tempatan mahupun asing. Terbaru, beliau menerima tempahan dari pihak Istana Negara untuk menghasilkan jatah Istana Negara. Dengan Parlimen, kita ambil bahagian panel-panel situ je lah. Ambil bahagian ukir-ukir sikit je lah. Lepas tu dekat Balai Polis Shah Alam, Sultan Abdul Samad tu, Sultan Samad tu dalam pintu, setiap pintu tu Sultan Samad tu, dia kan ada gerbang kan. Salah satu saya dapat untuk buat tu gerbang tu. Dalam Sultan Abdul Samad punya bangunan tu. Lepas tu lain-lain tu banyak mix up orang lah kau ni. Macam latar-latar kat Negeri Sembilan tu, latar tu, tempat mandi tu, geram tui, latar ginjang. Lepas tu baru ni saya masuk tanding peringkat perkhidmatan. Saya menang nombor 2. Lepas tu dia punya karya tu sekarang ni duduk dekat ni, okey. Kerabat Brunei. Mana dia minat untuk ambil tu. Rusdi rasa puas apabila setiap hasil karyanya mendapat penghargaan daripada masyarakat. Beliau turut berharap ia dapat menginspirasikan lebih ramai rakyat tempatan, terutama generasi muda untuk menceburkan diri dalam bidang seni ukiran. Ia bagi memastikan warisan budaya bangsa itu tak lapuk di hujan, tak lekang di panas. Bila ni saya nak perpuasan tu, nak bagi budak-budak tu ramai lagi. Macam orang muda ni bagi ramai lagi. Sebab benda ni tak payah sebenarnya kalau ikut tu. Kalau betul minat, kita betul-betul teknik nak tarik dia orang tu, orang muda usahanya boleh. Tapi kenal dengan cara tu. Sekarang ni saya banyak main badan-badan bukan kerajaan kan, macam NGO kan. Saya banyak join situ, tarik orang muda melalui benda lain lah, macam busana. Lepas tu saya buat demo, mana kita join yang orang muda punya program. Pastinya menjadi kebanggaan apabila seni ukiran yang dihasilkan berdiri megah di bangunan-bangunan ikonik seluruh negara, dan ia pastinya menaikkan semangat anak muda ini untuk terus menghasilkan karya yang lebih baik, seterusnya mengangkat seni ukiran Melayu ke peringkat lebih tinggi. Laporan Non Syafina Sari, RTM. Paparan itu mengakhiri Berita Wilayah. Dapatkan perkembangan sahih sepanjang masa melalui portal berita.rtm.gov.my. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.